Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya nak sambung ajar cara pengiraan statistik perihalan yang kita dah belajar masa Google Meet tadi. So, tadi kita ada belajar mode, kita ada belajar mode kelas, mean. Lepas tu, kita ada belajar median. Kita ada belajar juga pasal julat. Lepas tu, variance dan sisihan piawai. Yang kita tak sempat pergi tadi adalah variance dan juga sisihan piawai. So, untuk video ni, saya akan start balik daripada awal supaya awak boleh rujuk lepas ni. Untuk tujuan rujukan awak lepas ni. Okay. So, masa Google Meet tadi, saya takutlah macam awak tak dapat. Saya akan start daripada awal balik Okay. So, sekarang ni kita ada dua jenis data dalam statistik perihalan ni, iaitu data yang pertama, data tak terkumpul dengan data terkumpul. Untuk data terkumpul ni adalah yang ada data terkumpul ni senang je kalau nak kenal pasti, dia ada selang kelas. So kalau ada selang kelas, maksudnya dia data terkumpul. So senanglah nak kenal pasti apa tu data terkumpul. Kalau data terkumpul ni sama ada dia duduk dalam walaupun dia duduk dalam table tapi dia tak ada selang kelas ataupun dia bertabur. Contoh macam 22, 45, 17, 10 macam tu. So kiranya dia tak ada dalam table yang macam ni. Tak ada macam tu. Dia tak ada dalam bentuk ni. Okay. So kita tengok yang pertama, iaitu mode. So apa mode ni? Mode ni adalah data yang paling kerap berulang. Untuk data tak terkumpul, kita panggil sebagai mode. Untuk data terkumpul, nak cari mode dia, kita kena cari mode kelas dia. So kalau untuk data tak terkumpul ni, macam nak cari mode dia, kita kena cari data yang paling kerap berulang. Maksudnya data yang paling kerap berulang ni adalah kekerapan yang paling tinggi. Data yang ada kekerapan yang paling tinggi. Okay. So, kalau untuk data terkumpul ni, kita cari selang kelas data yang paling kerap berulang. So, kita tengok selang kelas dia, iaitu macam kalau tengok yang untuk markah tu 1 hingga 2, 3 hingga 4, 5 hingga 6, 7 hingga 8, 9 hingga 10 tu kan selang tu kan kelas dia. So tengok yang mana yang paling kerap berulang. Maksudnya yang mana paling tinggi dia punya kekerapan. Sama juga, cuma bezanya yang ni dia nak selang kelas. Dia tak nak berapa nilai macam satu-satu. Tak apa, kita tengok nanti. Kekerapan yang sama je macam yang mode kat sini ni, cuma beza dia kita kena ambil mode, kita kena ambil selang kelas tu. Berapa yang paling tinggi. Okay, so kita tengok contoh. Okay, so ni adalah data tak terkumpul kita. Contohlah awak tidak diberi okay, contohlah awak tak ada lagi table ni, tak ada table ni lagi. Awak ada data macam ni sahaja. Macam mana nak cari data yang paling tertinggi? Macam mana nak cari mode? Cara dia awak kena tengok lah. Awak kena, kalau lah data banyak macam ni, awak boleh tengok yang mana paling awak boleh buat dalam bentuk table macam yang sebelah ni. Dan awak boleh check kat mana yang paling tinggi sekali kekerapan dia. So kalau awak tengok dekat table yang untuk markah, taburan markah ni, kekerapan yang paling tinggi sekali adalah dekat markah 5. Sebabnya kekerapan yang ada pada markah 5 ni adalah 10. Yang lain semua bawah ada 10. Dia kiranya kekerapan ni adalah kekerapan paling tinggi sekali. So kita dapatlah mode kita sekarang ni berapa. So mode untuk taburan markah ujian bagi data tak terkumpul kita adalah mode untuk taburan markah ujian yang kita ada ni, mode dia adalah sama dengan 5. So mode adalah sama dengan 5. So contohlah awak tak ada table, awak ada nombor data banyak ni je. So ada data yang banyak ni sahaja, yang 2, 5, 4. Anggap yang ni tak ada. 2, 5, 4, 1, 6, 7, 5, 4, 7. So nak tengok kat mana dia punya mode, nak cari kat mana. So awak check lah. 2 ada berapa, 5 ada berapa. So 2 ada 1 kan. So 2 ada 1 je. 5 ada berapa? 5, awak kira 5 ada berapa? 5 ada 2. So 4 ada berapa? 4 ada 2. 4 ni. Lepas
Lepas tu 1 ada berapa? Satu ada 1 je. Lepas tu 6 ada berapa? 6 ada 1 sahaja. Ni kalau sebagai contoh, kalau lah puncak data tu ada yang kat atas ni je, dia punya data. Lepas tu 3 ada berapa? Ada 1 juga. Lepas tu 7 ada berapa? 7 ada 2. So apa mod awak? Mod awak adalah 5, 4 dan 7. Sebab yang paling tinggi kekerapan dia adalah 5, 4 dan 7. So mod awak adalah 5, 4 dan 7. Kalau lah kat situ dia ada contoh, dia punya kekerapan sama, so maksudnya dua-dua ni data tu adalah yang paling mod kita. Macam ni kan 3 kan mod dia. Sebabnya yang paling tinggi yang ni. Okey, lepas tu kita akan tengok kepada data terkumpul. So macam mana nak cari dia punya mode. So awak tengok je, awak dah asingkan dalam bentuk table macam ni kan. So awak tengok dekat kekerapan dia yang mana paling tinggi. So awak check lah 7, 12, 18, 10, 3 yang mana paling tinggi. So awak boleh tengok sini kekerapan paling tinggi adalah 18. So mode kelas dia adalah 5 hingga 6. So mode kelas adalah 5 hingga 6. So, lepas tu mesti ada orang tanya, kenapa kita tak buat 1 je macam tadi kan? 5 kan dia punya mode. Kenapa tak ambil 5 je? Kenapa tak ambil 6 macam tu? Sebabnya data terkumpul dia tak bagi tahu. Dia dah tetapkan dalam bentuk selang kelas. So memang kita kena letak dalam selang kelas ni. Macam tak logik lah tu. Sebab kalau tak logik, kita ambil 1 je nilai, macam kita ambil 5 atau kita ambil 6, sebab kita tak tahu berapa jumlah berapa kekerapan untuk 5 dalam selang kelas ni daripada 18 ni. So ada kemungkinan 5 ni daripada 18 kekerapan yang ada dalam selang kelas ni, yang orang dapat markah 5 tu, ada kemungkinan orang tu dapat 9. Ada kemungkinan 5 dan 6 ni dua-dua 9 dia punya bilangan kekerapan untuk 5, kekerapan untuk 6 tu 9. So dia sama kan. So kita tak tahu, tak sure. Jadi sebab itulah kita kena ambil mode kelas. Okay, kena ingat kalau data terkumpul, memang saya akan untuk data terkumpul yang ada selang kelas ni, saya tak akan tanya satu mode sahaja, saya akan tanya mode kelas dia. So kalau awak kena jawab lah, cari mode kelas dia. So sekarang awak dah dapat mode kelas untuk data terkumpul. Okay, sekarang kita tengok pada min. So min pun saya rasa awak dah tahu dah macam mana nak kira. Min ni sebenarnya kata lain dia adalah sebagai purata. So X bar kat sini ni adalah dia punya simbol untuk purata bagi sampel, dan populasi ni, mu ni adalah simbol bagi populasi, purata bagi populasi. So X ni apa? X ni adalah data kita. Contoh yang tadi 2, 3, 5. X ni pun sama juga. Lepas tu simbol untuk ni, bentuk yang macam ni adalah hasil tambah. Kalau yang ni adalah yang ni saya tak balik data. Okey, so kat sebelah dia ni ada XF. Apa maksud XF ni? XF ni maksudnya frekuensi, kekerapan awak. Okey. X ni adalah data, yang ni adalah hasil tambah. So N dekat bawah ni apa? Jumlah data awak tadi tu. Sama juga dengan bawah ni, ni pun jumlah data. Ni pun kekerapan, ni untuk X pun dia adalah kekerapan, adalah data. So macam mana nak kira nanti saya tunjuk. Sekejap Okay. So kita tengok macam mana nak kira min bagi data
terkumpul. Data tak terkumpul. Okay. So, nak kira data tak terkumpul, kalaulah awak ada data yang macam ni, bertabur ni kan. Macam kat sini ni. Awak just tambah 2, tambah 5, tambah 4, tambah 7, tambah 1. Sampailah habis awak tambah ni. Yang ni awak tambah ni, tambah ni, tambah ni. 2 tambah 5 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 3 sampailah habis kat sini ni. Awak tambah, jangan tertinggal. Kalau tertinggal akan jadi silap kira lah. Nanti jawapan awak lain. Lepas tu bila awak tambah semua tu, awak tambah, lepas tu awak bahagi dengan jumlah dia, iaitu N yang kita ada tadi. Bahagi dengan 50. So, awak dapatkan jawapan dia. Berapa. So, contohlah kat sini. Sekejap saya kira. So, awak tekan calculator. Awak kira berapa yang awak dapat. So, awak dapat ada... sekejap saya kira. Tiga darab 5, 4 tambah 7, 5, 10, 6, 8, 7, 6, 8, 4, 9, 2, 10, 1. Okay. So, jumlah yang awak dapat, yang awak kira hasil tambah untuk ni semua ni, yang atas tu, yang ni adalah 2, 5, 4. Lepas awak kena bahagikan, ni per ni sama dengan bahagi 50. So, awak tekan kalkulator 254 bagi 50 berapa? So, awak akan dapat 5.08. So, ni cara nak kira kalau awak ada taburan markah macam ni. Kalau awak dia berterabur macam ni, kiranya dia tak letak dalam table. Kalau dia bagi table, so awak kira daripada table je terus. Macam mana nak kira untuk min dia? 1 darab 3. Mula darab dulu semua ni. So, 1 darab 3, 3. 2 darab 4, 8. 3 darab 5, 15. 4 darab 7, 28. Yang ni 50. Yang ni 48. Yang ni 42. Yang ni 32. Betul tak? Lepas tu yang ni 18. Yang ni 10. So, awak dah dapat kat sini 3, awak kena tambah 3 tambah 4 tambah 15 tambah 28 tambah 50 tambah 48 tambah 42 tambah 32 tambah 18 tambah 10. So, awak akan dapat 254 kat sini. So, 254 ni awak kena bahagikan dengan 50, iaitu jumlah awak punya data tadi. So, awak akan dapat 5.08. Okey, tu cara nak kira min untuk data tak terkumpul. So, nak kira min untuk data data terkumpul yang ada selang kelas. So, mula-mula awak kena cari titik tengah dia dulu. Macam mana nak cari titik tengah? Titik tengah dia macam ni. Kalau awak tengok dekat formula ni, formula data terkumpul, ada XT darab dengan F bahagi dengan N. So, nak kira min bagi data terkumpul awak, mula awak kena darabkan setiap titik tengah dengan frekuensi. Lepas tu awak tambah hasil semua tu. Lepas tu awak bahagi dengan N, iaitu bilangan awak punya data. So, yang ni adalah XT ni adalah titik tengah. Ni, saya dah masukkan nota kat sini. XT tu apa. Sama juga dengan populasi, cara kira pun sama juga. Cuma N ni, yang ni N kecil, yang ni N besar. Okay, so kita tengok soalan yang data terkumpul, yang markah punya ni. So, macam mana nak cari titik tengah dia, iaitu XT tu.
Okey, mula nak cari titik tengah dia. Untuk kelas 1 hingga 2 nak cari titik tengah dia, awak kena buat macam ni. 1 tambah 2 bahagi dengan 2 dapat berapa? So, awak akan dapat 1.5. So, kat sini awak dapat titik tengah. XT ni 1.5. So untuk yang seterusnya punya kelas yang 3, 4 ni, awak kena 3 buat macam 3 tambah 4 bahagi 2. Sebab titik tengah kita nak tahu yang separuh dia kan. So sebab tu kita kena bahagi 2. So awak akan dapat 3.5. Sama juga yang seterusnya ni, awak cari titik tengah dia dan saya akan dapat 5.5. Yang kelas yang seterusnya saya akan dapat 7.5 dan kelas yang seterusnya saya akan dapat 9.5. So daripada titik tengah yang awak dapat ni, kalau tengok formula dia, awak kena buat XT darab dengan F. So F awak kat mana? So F awak ni adalah kekerapan. So F ni adalah kekerapan. So awak kena darab 1.5 ni darab dengan 7. Darab dengan 7. 3.5 kena darab dengan kekerapan yang dia punya kekerapan, iaitu 12. Seterusnya kena darab dengan 18. Seterusnya kena darab dengan 10. Seterusnya kena darab dengan 3. So awak kira dapat berapa. Macam nak kira awak dapat hasil ni kan. Awak kira dulu setiap ni dapat berapa. So 1.5 darab 7, 0.5, 3.5 darab 12, 42, 5.5 darab 18, 99, 7.5 darab 10, 75, 9.5 darab 3, 28.5. So awak tambah semua tu. Yang ni 10.5 tambah 42 tambah 99 tambah 75 tambah 28.5. So awak akan dapat 255. So awak akan dapat 255. So daripada 255 ni, formula dia suruh bahagi dengan N, iaitu jumlah data awak. So jumlah data awak adalah 50 kan. So 255 tu awak bahagi dengan 50. So awak akan dapat 5.1. So ni adalah min awak. Min bagi markah, soalan taburan markah bagi data terkumpul. Ini jawapan awak. Okey. So sekarang ni saya untuk min. Kita akan tengok untuk median pula. So untuk median, untuk data tak terkumpul, mula kita kena buat macam ni. Contoh kalau ada satu data macam ni 20, saya buat kejap. Okey, awak ada contoh diberi satu data iaitu 22, 27, 21, 14, 32. So sekarang ni soalan suruh, contohlah kalau soalan cakap cari median dia. So cara yang pertama adalah untuk cari median bagi data tak terkumpul ni, awak kena susun data awak secara menaik dulu. So macam mana nak susun dia? Awak tengok yang mana paling kecil. So 14 paling kecil. Yang paling kecil yang kedua adalah 21. Yang paling kecil yang ketiga adalah 22. Lepas tu 27. Lepas tu 32. So awak susun dulu kan. So awak dah susun dah. So awak dah susun kat sini. Awak kena tengok yang seterusnya. Dia cakap apabila N ganjil. N ni apa? N ni adalah jumlah data awak. Apabila N ganjil. So awak tengok
N awak ganjil ke genap? 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 data awak kat sini. So maksudnya awak punya data tu adalah ganjil. So awak kena ikut cara dia. Kalau N ganjil, median awak adalah, median yang kita nak, jawapan median tu adalah data yang ke N tambah 1/2. So N awak tadi ada 5 kan? So N awak ada 5. So 5 tambah 1/2 awak akan dapat 3. So maksudnya median yang awak punya adalah data yang ke 3. So check data yang ketiga mana? 1, 2, 3. So 22 ni adalah data yang ketiga awak. So jawapan median untuk data awak ni adalah 22. So median adalah 22. Okey, faham? Kalau tak faham boleh tanya. Contohlah kalau awak punya data tu genap, nak buat macam mana? Okey, saya teruskan kalau data tu genap. So settle yang ni, settle yang ni. So kalau data genap, contoh 22, 27, 14, 21, 30, 2, 19. So cara yang pertama adalah, kalau awak tengok dulu berapa dia, cara yang pertama mula susun dulu data dia. So awak susun 14, 19, 21, 22, 27, 32. So awak dah siap susun. Lepas awak kira berapa dia punya data. So berapa data, bilangan data dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So maksudnya 6 tu kan genap dia punya data tu. Bila 6 genap, awak kena tengok median dia. Macam nak cari median, bermula awak kena cari dulu titik tengah bagi data yang ke N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. So macam mana nak cari data tu? Bermula N awak ada 6 kan. So N 6 bahagi 2 akan dapat 3. So N bahagi 2 tambah 1, awak akan dapat N tu sama dengan 6 2 tambah 1, awak akan dapat 7. So sekarang 7 pula dah, 4. So sekarang ni awak kena cari titik tengah untuk, awak kena cari titik tengah untuk data yang ketiga dan data yang keempat. So awak cari dalam awak punya tadi ni, yang mana data ketiga dan data keempat. So awak tengok 1, 2, 3, 4. So 21 dan 22 ni adalah data ketiga dan data keempat. So macam mana nak kira median dia? Ambil 21 dan 22 tadi tu, awak tambah, lepas tu bahagi 2. So dapat titik tengah dia. So awak akan dapat 21.5. So median awak, kalau median awak untuk ni, untuk data 22, 27, 14, 21, 32, 19 ni adalah sama dengan 21.5. Okey. So settle kat situ. Kalau okey, contohlah awak punya data tu tak ada dalam bentuk taburan macam ni, dia ada dalam bentuk table. Kita tengok kepada table, kita pergi pada table tadi. Okay, kita tengok table kita ni. Ni data terkumpul. Yang nak tengok adalah data tak terkumpul. Okay, macam mana nak buat data yang tak terkumpul punya median? Memula awak kena tengok dalam kekerapan longgokan dia. So kat sinilah kepentingan kekerapan longgokan tu. Macam mana nak cari median dia kalau ada table yang macam ni, yang ada kekerapan dan ada kekerapan longgokan. So memula awak cari dulu, awak tengok berapa dulu jumlah dia. So jumlah dia adalah 50 kan. So 50 ni ganjil. So bila 50 ganjil, awak nak cari, nak tahu median tu data yang ke berapa, awak tengok kat sini. Dia cakap nak tahu kalau awak punya, tengok dulu N awak berapa, ganjil ke genap. So 50 tadi kan genap.
So nak cari median yang markah kita tu, awak kena tengok data ke N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. So kita ada N sama dengan 50. Yang ni N bahagi 2 dulu. Kira dulu N bahagi 2 berapa? N bahagi 2 awak akan dapat 25. Lepas awak kira N bahagi 2 tambah 1. Awak akan dapat 26. So awak tengok kat mana yang paling tengah. 25 dan 26 ni dia ada kat dalam mana? Awak tengok kat mana dia punya paling tengah tu. Macam mana nak tengok? Awak boleh tengok dekat kekerapan longgokan. So awak boleh tengok dekat sini, start pada longgokan ni kan 3. Lepas tu lepas yang seterusnya tu masuk markah yang untuk markah yang pertama kekerapan longgokan dia 3. Masuk markah yang kedua kekerapan longgokan dia adalah sampai 7. Lepas tu untuk yang ketiga kekerapan longgokan dia sampai 12. Kekerapan longgokan ni maksudnya sampai berapa, data yang keberapa dia punya data ni berulang. So 4 berapa dia punya data, sampai data yang keberapa dia berulang. Dia berulang sampai data yang ke-19. So untuk markah yang kelima ni sampai data yang keberapa dia berulang? Sampai data yang ke-29. Okey, dekat sampai data yang ke-29 ni, dalam ni kita boleh tahu yang ada data yang ke-25 dan 26. So kat sini kita dapat tahulah yang kita punya median tu adalah sama dengan 5. Sebabnya kat dalam 20 kekerapan longgokan yang ke-29 ni, maksudnya data yang sampai ke-29 dia ada markah, dia ada data yang ke-25 dan 26 tu. Sebab itulah yang 5 ni kita panggil sebagai median kita. Sebab 25, data yang ke-25 tu duduk dalam ni. Data yang paling tengah sekali duduk dalam tu. So jawapan kita adalah 5 median kita. Okey. So teruskan untuk median bagi data terkumpul. So macam mana cara yang pertama, awak kena cari kelas median dulu. Macam mana nak cari kelas median? Awak kena cari menggunakan formula ni. So cara yang sama juga, awak guna formula tu. Lepas tu baru awak kena guna yang kat sebelah ni, cara nak cari median ni. Awak tengok dulu dekat awak punya data terkumpul punya table ni. Sekejap Okey, memula awak cari dulu median dia. So macam mana nak cari median? Jumlah dia tadi adalah ganjil kat dia genap kan. So genap adalah awak kena cari data N sama dengan N bahagi 2 dan N bahagi 2 tambah 1. Kat sini awak akan dapat data yang ke-25 dan awak dapat data yang ke-26. So awak tengok dulu kat mana data 25 dengan data 26 tu, dia ada dekat mana. So awak tengok dekat kekerapan longgokan, data 25 duduk mana, data ke-26 duduk kat mana. So awak boleh kira kekerapan longgokan dia tu. Data yang kat sini yang pertama untuk selang kelas 1 hingga 2, data dia adalah sampai data yang ke-7. Untuk selang kelas yang kedua, data dia adalah sampai data yang ke-19. Lepas tu data untuk 5 hingga 6, dia start daripada data ke-20 hingga data 37. So kita boleh dapat tahulah yang dalam ni ada data 25 dan data 26. So bila kita dah dapat tahu, kita dah dapat kenal pasti dia punya kelas median, kita dah tahu yang kat sini ada nilai median dia dengan menggunakan data 25 dan data 26 tadi tu. So kita set yang 5 hingga 6 ni adalah kelas median kita. So pegang je dulu kelas median kita ni 5 hingga 6. Kemudian awak tengok langkah yang seterusnya. So langkah yang seterusnya dia cakap nak cari median, ni median, guna formula ni. So B ni apa? B ni adalah sempadan bawah kelas median. C ni apa? C ni lebar kelas. N ni apa? Jumlah kekerapan awak tadi tu. Kalau untuk markah tadi kita ada 50 kan N.
Lepas tu L ni apa? L ni adalah kegerapan longgokan sebelum kelas median. FM ni apa? FM ni adalah kegerapan kelas median. So, kita tengok balik soalan ni. Dia nak cari B dulu. So, B ni apa? Sempadan bawah kelas median. So, kita dah belajar sebelum ni macam mana nak kira sempadan bawah kan. So, tengok sempadan bawah kelas median. So, ni kelas median awak kan. Ni sempadan bawah untuk kelas median kat sini. So, sempadan bawah dia adalah 4.5. Macam mana nak kira sempadan bawah? 4 tambah dengan 5 bahagi dengan 2. So, awak dapat 4.5 kat situ. So, ni adalah sempadan bawah dia. Kemudian, okay, sempadan bawah dia ada 45. So, 4.5 tu awak simpan dulu dia punya data 4.5. So, yang seterusnya kita nak cari adalah C, lebar kelas ataupun saiz selang kelas. Awak punya saiz selang kelas adalah, awak kena kira macam mana? Awak kena kira berapa selang kelas awak. 1 hingga 2 tu berapa saiz selang kelas dia. So, tahu-tahu je lah memang saiz selang kelas dia, lebar kelas dia adalah sama dengan 2. So, jumlah kekerapan kita ada sama dengan 50. Lepas tu L, kekerapan longgokan sebelum kelas median. So, dia nak kekerapan longgokan sebelum kelas median. So, kita tengok kat dalam tabel ni, sebelum kelas median kat mana? Kat sini kan? Ni kelas median. Yang 3 hingga 4 ni adalah sebelum kelas median. Dia nak kekerapan longgokan dia. So, awak tengok kekerapan longgokan sebelum kelas median iaitu 19. Awak tengok. So, kat sini awak simpan 19. Ataupun kalau awak pening sangat macam ni, awak tengok dekat 5 hingga 6, kekerapan longgokan dia adalah 37 kan? So, yang sebelum ni berapa? 19. So, tu adalah kekerapan longgokan sebelum kelas median sama dengan 19. So, kekerapan kelas median berapa? Awak tengok FM awak ni. Kekerapan kelas median awak. Ni kelas median awak. Kekerapan dia berapa? Ni kekerapan dia sama dengan 18. So, awak dah cukup semua. Sekarang ni tugas awak adalah kira sahaja. So, awak masukkan kat sini. Dekat B ni sama dengan 4.5. Dekat C ni awak masuk sama dengan 2. Dekat N ni awak masuk 50. Dekat L ni awak masuk sama dengan 19. Dekat FM ni awak masukkan sama dengan 18. So, bila awak kira pakai kalkulator, kira je 45 tambah 250 tolak dengan 19 kurungan 18. So, saya akan dapat, awak akan dapat 5.167 awak punya median. So, ni adalah jawapan awak, jawapan median awak. Okey, sampai tu dulu untuk video yang pertama ni. Sampai median, kita akan teruskan dengan video yang saya akan bagi video yang seterusnya.